Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, untuk ulang kaji untuk topik simple harmonic motion. Right, so the first part is equation dulu Equation A equal to negative omega squared x. Ini apa yang awak perlu tahu daripada equation ni. A ni acceleration, okay. Omega ni sebenarnya dia adalah angular frequency ataupun angular velocity, dan x ni adalah displacement. Okay, normally kita akan ingat equation ni sebab kita nak tahu definition dia. Okay, so ingatlah definition untuk simple harmonic motion ni, dia adalah periodic motion without loss of energy, and the acceleration A ni is directly proportional to displacement x ni, but in opposite direction. Okay, arah tendangan sebab tu dia ada negatif kat sini. Dan untuk equation A sama dengan negatif omega squared x ni, dia boleh juga diterjemahkan dalam bentuk graf A lawan x, which is kita akan dapat gradient dia negatif kat sini. So negatif ni bermaksud dia punya gradient ni, kalau A lawan x ni, ini gradient ni merujuk kepada negatif omega squared. Okay, dan awak bolehlah cari, bila dah dapat omega ni, kita boleh cari frekuensi. Okay, contoh equation omega sama dengan 2 pi f, ataupun you nak cari period, omega sama dengan 2 pi over t. Okay, ini antara perkara-perkara yang kita boleh keluarkan lah daripada graph dan equation kat sini. And then pula, untuk makluman okay, so ini contoh pergerakan untuk salah satu pergerakan untuk simple harmonic motion. Okay, katalah kita ada pendulum tengah swing kat sini, dia start from negative amplitude kat sini, so dia swing back and forth. Okay, so dia pergi balik kat sini. Okay, so yang bahagian ni awak kena tahulah, kita ada 3 bahagian utama kat sini. So the first part, x equal to 0 ni, ini adalah equilibrium position di tengah-tengah. X equal to positive A ni positive amplitude, dan x sama negative A ni negative amplitude. Okay, so untuk situasi dekat sini ni, okay, dia ada perubahan kat sini. Yang pertama, kita ada perubahan displacement. Okay, maksudnya nilai ni lah. Okay, ini kosong, ini positive amplitude, ini negative amplitude. Okay, so dia akan pergi balik. Okay, waktu ada perubahan displacement ni, kita akan ada perubahan. Okay, bila you punya displacement berubah kat sini, you punya acceleration pun akan berubah kat sini. Dan kita boleh tahu A kita ni, contohlah dekat titik tengah ni, equilibrium position ni, A kita akan dapat kosong. Sebab bila you ganti nilai kosong dekat equation ni, okay, ganti kosong ni, A become 0. Dan kalau dekat amplitude, positive amplitude dengan negative amplitude ni, you masukkan nilai A, you akan dapat maximum acceleration dekat bahagian maximum dekat bahagian amplitude lah. Okay, so ini bahagian-bahagian awak kena tahulah antaranya. Okay, dan yang lain-lain, antara perkara lain tu kita kena tahulah definition untuk amplitude dia apa. Okay, maximum displacement from equilibrium position. Okay, dan kita kena tahulah frekuensi ni apa dia punya definition, period T ni apa dia punya definition. So you boleh check balik nota dan baca balik. Okay, so ini the first part untuk simple harmonic motion tu. Okay, second part, okay, kita ada persamaan. Okay, ataupun kita kata equation of simple harmonic motion, which is kita beri contoh x dia equal to A sin omega t. Ini secara umum, in general equation. Ataupun saya boleh tulis dia sebagai contoh, x equal to tan sin 2 pi t. Okay, ada banyak soalan yang boleh ditanya daripada equation ni. Okay, antaranya kita boleh minta pelajar lukiskan balik graf daripada equation ni. So, once you nak lukis balik, okay, you nak sketch your graph ni, you kena tahulah berapa amplitude dia. Okay, so kita boleh dapatkan amplitude dia daripada sini, 10 ni. Okay, amplitude ni, kita compare je. A ni amplitude sama dengan 10. Dan, please baca soalan betul-betul. Okay, dia punya amplitude dia dalam unit apa? Meter ke sentimeter. Right, so after that, kita boleh dapatkan pula dia punya period T. Sebab once you nak construct you punya graph, contoh kat sini you nak construct you punya graph. Katalah ini graph. Okay, you letakkan X dalam meter. Ini contoh saja. T in second. Okay, you tengok ini graph sin positif. So, sin positif dia akan ada bentuk macam ni. For ini untuk one complete cycle. Satu kita dah lengkap. Amplitude kita ada 10 kan. Okay, so kita boleh label lah. Ini 10. Over here negative 10. Dan satu lagi yang tak complete adalah dia punya period T kat sini. So, macam mana dia dapatkan period? So, tengok dekat sini. 2 pi ni adalah omega kita. 2 pi ni. So, you boleh dapatkan omega sama dengan 2 pi over T. Right? So, you boleh calculate you punya T equal to what? Okay, T letakkan omega ni. Nanti akan jadi 2 pi over omega. T pindah sini, omega pindah sini kan? So, ini akan jadi 2 pi. So, bahagi dia akan dapat 1 second. So, ini contoh soalan lah. Ini akan jadi 1 second. Okay, next apa lagi yang soalan boleh tanya? Okay, contoh dia bagi satu graf kat awak, x against t. Okay, ini untuk simple motion. And then dia minta awak tulis dia punya equation. So, normally kita tengok bentuk graf ni bentuk sin positif kan. So, secara umum dia adalah A sin omega t. Okay, and then untuk you nak tulis balik nilai-nilai dekat situ. Okay, so kita kena tahu amplitude berapa. So, amplitude adalah 5.
Okay, so ini dalam meter lah. Right, so kita dah tahu X equal to 5 sin omega t. The problem is you tak ada omega. So macam mana nak tahu omega? So back to basic, kita tengok balik. Ini adalah one complete cycle of simple harmonic motion. This 4 second adalah dia punya period T. 4 second. So tugas awak hanya perlu cari omega. Omega kan sama dengan 2 pi over T. Okay, so bila 2 pi over T, so you put omega. You nak cari omega kan? Okay, 2 pi 4 second ni T kan? So you akan dapat 2 bagi 4. Okay, dapat pi per 2. So equation you become 5 sin, okay, pi over 2 T. And then kita tulis lah, where X is in meter and T is in second. Okay, next untuk revision for mechanical wave. Okay, secara ringkas. Okay, so perkara yang pertama untuk mechanical wave ni, you kena tahu type of mechanical wave. So we have two types. The first one kita ada transverse. Okay, transverse wave. Another one kita ada longitudinal wave. Right, so ada beza untuk transverse dengan longitudinal wave ni. Okay, ini contoh ini wave propagation, anak panah yang saya buat ni. Ini pun wave propagation, arah rambatan gelombang. Okay, so kita ada dua benda yang bergerak sekarang kat sini. Okay, the first one dia punya wave profile ni bergerak. Okay, number two adalah dia punya particle. Okay, particle yang sedang vibrate lah. Okay, for transverse wave ni, dia punya particle ni dia akan vibrate up and down. Okay, upward, downward lah. Macam ni. Okay, so dia adalah berserenjang ataupun kita kata perpendicular dengan wave propagation kat sini. Kalau ikutkan 90 darjah lah kat sini. Okay, ini arah rambatan gelombang. Sini dia vibrate kat sini. Ingat dia hanya vibrate dan dia tidak pergi ke sana. Dia vibrate kat sini je. Okay, jiran sebelah dia pun vibrate juga. Okay, so next for longitudinal wave. Okay, so dia punya vibration is kita kata right left lah macam ni. Ataupun dia adalah parallel. Dia punya direction is parallel to the wave propagation kat sini. Okay, so ingat dia masih bergetar kat sini. Dia tak akan bergerak. Maksud saya tak akan bergerak tu, dia tak akan bergerak pergi ikut arah wave propagation lah. Dia bergetar kat sini lah. Dia vibrate kat sini. Right, so contoh-contoh untuk transverse dengan longitudinal wave ni pun awak kena tahu. Macam transverse ni contoh kita ada water wave, okay, ataupun wave on a string, okay, gelombang pada tali tu. Macam longitudinal ni kita ada contoh sound wave. Sound wave ni adalah contoh yang paling banyak lah kita guna lah. Memang sound wave lah, gelombang bunyi lah untuk longitudinal wave. Right, so the next thing is, okay, apa yang awak kena tahu adalah based on equation. Kita ada equation untuk wave y xt equal to a sin omega t plus minus kx, which is you kena tahu a ni adalah amplitude. Okay, soalan boleh minta amplitude directly. Okay, dan dia boleh juga minta daripada omega ni untuk awak cari apa? Frekuensi 2 pi f macam simple harmonic motion juga, ataupun dia minta you cari period t. Okay, daripada equation 2 pi over t. Pastikan unit, ingatlah frekuensi unit adalah hertz. Okay, period t adalah unit dia second. Dan definition untuk frekuensi dengan period ni pun awak kena tahu, kena maklum lah. Right, so next kita ada K kat sini. K ni adalah wave number. Wave number ni unit dia special sikit, per meter. Kalau dia gunakan sentimeter, akan jadi per sentimeter. Okay, dan kita ada plus and minus sign kat sini. Kalau plus ni, okay, contoh persamaan dia plus, dia akan kita kata wave tu propagate to the left. Kalau dia pakai negative, wave tu propagate to the right. Sebagai contoh, katalah equation y xt. Okay, 5 sin 2 pi t tolak x. Okay, so dekat sini tolak ni menggambarkan wave tu bergerak ke sebelah mana? Sebelah, ia sebelah, kalau ikut negatif dia bergerak ke sebelah kanan lah. Okay, kalau positif tadi bergerak sebelah kiri. Dia boleh minta apa-apa nilai saja daripada sini, awak boleh kira. Pastikan unitnya betul. Okay, seterusnya pula, equation ni, okay, kita juga boleh tuliskan dia sebagai equation untuk vibrational velocity. Cara dia kita kena differentiate. Contoh equation ni, ini adalah y. Okay, so kita buat dy over dt, dia akan dapat equation vy. So cara differentiate, 5 tu kita stay. Okay, this one 5 ni stay kat sini. Okay, sin semua ni kita akan differentiate dapat cos. Okay, sebelum tu omega depan ni kan. Ini omega 2 pi ni bawa pergi ke depan. Saya letak kat sini. Okay, ini adalah 2 pi. Okay, sin akan jadi cos. Okay, 2 pi t tolak x. Okay, so vy dia akan jadi apa kat sini? 5 darab 2, 10 pi cos 2 pi t minus x. Ini bersamaan untuk vibrational velocity. Dan kalau soalan minta cari vibrational velocity, biasanya dia akan bagi nilai x berapa, nilai t berapa. Okay, nilai x dengan t berapa ni awak kena masukkan dalam
X dengan T ni masukkan dalam equation ni, pastikan mood calculator dalam mood radian. So akan dapat jawapan lah. Unit tolong meter per second. Okay, so sini sambungan kita ada wave velocity wave propagation velocity, which is V equal to F lambda. Katalah soalan bagi equation Y, X, T. Okay, dia katalah dekat sini 10 sin 2 pi. Okay, 2 pi tolak 2x. Okay, so macam mana nak cari velocity ni? So cara dia adalah kita kena cari F dulu lah. F omega sama dengan 2 pi F. Omega ambil lah 2 pi kat sini, masuk sini. Okay, so nak cari lambda macam mana? K sama dengan 2 pi over lambda. So berapa nilai K dia? 2. Jangan ambil negatif ni, letak je 2 tu dekat sini. So awak boleh cari lambda. Dah dapat lambda, dah dapat frekuensi, kita masuk dalam persamaan ni, you akan dapat lah wave propagation velocity. Alright, so next thing is, okay, kita punya persamaan ni YX dengan YT. Okay, so dia boleh dapat dua bentuk graf. Contoh, saya nak buat graf Y against X. Satu lagi saya boleh buat graf dia Y against T. Katalah bentuk graf macam ni. Ini Y against X, ini adalah Y against T. Okay, perkara penting yang awak kena tahu kalau graf Y against X. So yang ini, bahagian ni apa maksud dia sebenarnya? Okay, kalau Y against T, ini bahagian ni apa maksud dia? Right, so kalau Y against X, ini mewakili dia punya nilai lambda, ataupun kita panggil sebagai wavelength. Dan kalau untuk Y against T pula, ini one complete cycle ni, dia akan mewakili masa T period. Okay, so jangan confuse lah antara dua graf ni. Kalau Y against X, ingat ini adalah dia punya wavelength. Okay, panjang gelombang. Dan ini adalah period T. Right, so panjang gelombang biasanya normally kita akan ukur. Contoh, okay, katalah saya lukis graf ini katalah graf Y lawan dengan X. Okay, so cara ukur wavelength gelombang, kita boleh ukur daripada puncak mesti ke puncak. Okay, so kalau you nak ukur daripada point sini, dia mesti berakhir dekat point sini, which is kita kata dia punya phase tu sama. Phase ni baru nak naik kan, ini pun phase baru nak naik. Atau phase puncak ni baru nak turun, kita akan phase puncak baru nak turun kat sini. So baru kita boleh ukur dengan tepat dia punya lambda. Jangan salah ambil tempat, so you takkan dapat ukur lambda. Right, so itu saja untuk ulang kaji kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.